ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan pelbagai nikmat kepada kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sediakan ruang dan peluang untuk kita sentiasa melakukan kebaikan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pada malam ni. Allah buka segala pintu kebaikan, dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala hindari daripada berlakunya perkara yang tidak kita ingini berlaku. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah pun dapat menyempurnakan dua ibadat yang besar dalam agama kita, iaitu yang pertama kita menyempurnakan Ramadan, dan yang kedua kita dapat berhari raya. Walaupun kemungkinan hari raya kita adalah hari raya yang kita katakan terkejut sikitlah untuk tahun ni, luar daripada jangkaan kita, dan ada juga yang telah jangka kata hari Isnin tu. Maknanya dah tersebar berita awal kata kita ni beraya awal, kemudian viral apa semua tu kan. So walau bagaimanapun, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kenikmatan, dan juga kita dapat sempurnakan dua ibadat kita itu. Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ni kita akan kongsikan lagi membaca rujukan kitab kita ini, pelbagai sunnah berkaitan dengan solat, dalam pelbagai sunnah berkaitan dengan solat kita ini dalam bab kita. Dan buku rujukan kita ialah 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kian dilupakan. Dan kita pada pertemuan yang terakhir kita bincang berkenaan dengan memperbanyakkan zikir selepas solat, dan kita bincang berkenaan dengan versi zikir selepas solat. Antara yang kita bincang ialah dengan kita bertasbih 10 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali setiap waktu solat, setiap selepas daripada kita solat fardu. Dan juga last kali, untuk melengkapkan zikir 10-10 kita tadi, kita digalakkan lengkapkan dengan zikir 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir, iaitu sebelum daripada kita pejam mata, makna dekat nak tidur lah. Baik. Ataupun kita juga kongsikan lepas pada solat kita tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Baik. Cuma dan juga versi yang ketiga, iaitu dengan kita tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil la ilaha illallah 25 kali. Yang tu jaranglah kita itu. Jaranglah kita buat yang versi yang ketiga tadi tu. Versi kedua pun jarang kita buat. Biasanya versi yang pertama aje lah. Versi yang kedua lah yang kita biasa buat. Versi pertama 10 tu jarang. Walau bagaimanapun kita digalakkan untuk kita
tukar-tukar versi kita. Biasanya 33 je lah kan. Bagaimana dapat 33 tu pun tak ada masalah kalau kita nak teruskan 33. Pasal apa dia? Pasal sabda Nabi SAW ataupun hadis berkenaan tu pun banyak fadilat dia. Yang Nabi sebut apa dia? Kalau kau buat benda tu 33 tadi dicukupkan dengan la ilaha illallah, jadi 100 semua 33 campur 33 campur 33 subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tadi, kemudian dicukupkan dengan penutup dia la ilaha illallah sekali, jadi 100 kali. Yang Nabi SAW kata tidak ada orang yang mampu menyaingi kamu, menandingi kamu dari aspek pahalanya melainkan orang sebut begitu juga di hari akhirat nantilah, bukan di dunia. Di dunia kemungkinan kita tak kira bab dunia ni. Kita kira berakhirat sana. Baik. Jadi tidak ada orang yang mampu menandinginya. Hatta orang yang bersedekah ke apa semua tak mampu nak menandingi dengan kehebatan benda tadi. Di mana? Di akhirat. Jadi kecuali ada orang yang sama menyebutnya, maka mampulah menandingi. Baik. Jadi kalau kita nak konsisten ataupun statik dengan kita punya zikir itu, silakan. Namun bergantung juga, kadang-kadang kita ni nak cepat dan nak berzikir 33 kadang tak sempat, ada hal kita ni musafir, contohnya hari ni nak musafir sana musafir sini, jam melekat macam hari raya pula hari ni kan. Bermula malam tadi lagi, mana-mana highway keluar masuk highway, ya Allah, dia punya padat, dia punya jam melekat tu. Kita seriau kita nak mengharungi semua tu. Baik. Jadi kita bincang hari itu berkenaan dengan versi zikir selepas daripada solat. Kita boleh amalkan mana-mana yang tu. Kesemuanya diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada jadi isu dah nak berbalah, nak bergaduh apa semua, tak ada isu. Bersatu. Baik. Malam ni kita sambung dalam bab yang berikutnya, iaitu bab yang ke-6, pelbagai sunnah berkaitan dengan solat sunat. Baik. Katanya yang pertama berkaitan dengan solat sunat ini, apa yang perlu kita fahami, perbahasan pertama subtopiknya adalah solat sunat dikerjakan di rumah. Kebanyakan solat sunat kita kena letak dalam mindset kita, apa sahaja solat sunat yang afdalnya di rumah. Baik. Kecuali kita akan tengok kecuali yang mana. Katanya bismillahirrahmanirrahim, masalah ini dijelaskan oleh sejumlah hadis sama ada melalui ucapan dan juga tindakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu wahai manusia bersolat di rumah-rumah kamu, sembahyang di rumah. Kerana apa dia? Fa inna afdhala salatil mar'i, kerana solat yang paling istimewa ialah yang paling afdal, mana-mana solat seseorang itu yang paling afdalnya ialah fi baitihi, di rumah dia, illal maktubah, melainkan solat fardu. Baik. Kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, hadis ini berbentuk umum. Kalau Nabi sebut, kita sebut tadi apa dia? Solat ni, sunat ni dia punya afdalnya kita buat di rumah. Pahala besarnya di rumah. Besar mana pahala tu? Tak dinyatakanlah besar mana, tapi besarlah pahala dia berbanding kalau kita kerjakan di masjid, hatta Masjidil Haram, hatta Masjid Nabawi. Itu dia punya kaedah asal dia. Baik, kaedah asal. Namun kita tengoklah perbincangan saat lagi. Jangan pula kita kata apa pula yang diajarnya tu, apa pula yang dibaca. Sabar dulu. Baik. Kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, hadis ni berbentuk umum, berlaku dalam semua solat sunat rawatib, sunat yang mengiringi waktu, sunat pengiring waktu solat tu kan. Sunat rawatib sama ada dipanggil qabliyah ataupun ba'diyah. Mahupun solat sunat mutlak secara umumnya yang tak ada tidak ada terikat dengan sebab, dengan tempat, dengan masa, dipanggil solat sunat mutlak. Kecuali bab fardu jelaslah fardu, solat fardu kita lakukan
Di mana kata Nabi? Di masjid lah, di masjid, di surau. Baik. Solat sunat dilakukan di rumah, kecuali solat sunat yang merupakan syiar agama, menunjukkan bahawa di situ oh ya orang Islam ada. Nak menunjukkan bahawa di situ ada orang Islam ke tidak? Ada orang Islam. Ada orang Islam, lepas tu tak ada syiar pun, tak ada simbolik penanda-penanda bahawa dia tu kawasan orang Islam. Nah, baik. Jadi yang merupakan syiar Islam seperti solat hari raya. Hari raya, solat hari raya ni pada pandangan kita ia adalah sunat. Pada mazhab kita ia adalah sunat. Jadi dia merupakan syiar, maka afdalnya bukan buat di rumah. Afdalnya buat di luar daripada rumah tu. Di mana? Tempat yang boleh berhimpun lah. Tempat boleh berhimpun. Kat mana tempat berhimpun? Biasanya masjid. Masjid lah. Dibuat di masjid. Nampak syiar tu. Nampak dia punya penamaan tanda-tanda dia tu. Oh, Islam tu ramai tu. Lebih-lebih lagi kalau kita pakai baju Melayunya, sampainya, dia tak bertanjaknya lagi. Hebat kan? Hebat pakai baju baju Melayu di kawasan Padang tu, bertanjak semua tu. Contohnya apa dia? Kalau Masjid Kota Damansara ni, section tu pakai dia punya baju Melayu warna merah, bertanjak semua. Section tu apa nama qaryah sini, dia punya baju Melayu warna biru, bertanjak semua. Tak, bawa syiar masing-masing datang semayang. Kan meriah begitu kan? Tak pernah lagi orang buat tu. Mana tahu, tak? Yang di bawah qaryah section Kota Damansara, Masjid Kota Damansara ni pokok hari yang mendatang saat lagi buat begitu. Okey, section 4 kita khaskan tema dia baju warna merah, bertanjak, datang semayang raya. Pakai baju Melayu bersamping bertanjak warna merah, tema dia. Tak kiralah merah mana sekali kan. Section 5 warna biru, datang penuh Masjid Kota Damansara. Orang boleh tahu, bawa bendera pula tu kan. Syiar satu ketika nanti nak menunjuk bahawa ni hulu balang Melayu ni, orang Islam ni. Nak nampak sikit. Tu dia. Ni kita pakai Arab aja, yang jubah aja kita kan. Itu syiar Arab lah tu. Tak salah. Siapa kata salah? Tak salah. Syiar mana-mana bukan. Pakailah. Tapi kita nak tengok kok satu ketika nanti buat begitu, nak meriah juga. Baik. Solat hari raya kan, contohnya ia adalah syiar, so kena buat di tempat yang luar daripada rumah, tak boleh sembahyang seorang-seorang kat rumah. Baik, bukan tak boleh, maknanya dia adalah digalakkan kumpul ramai-ramai di luar daripada rumah. Yang kedua, solat khusuf, gerhana, digalakkan kita walaupun ia adalah solat sunat, tetapi digalakkan untuk kita buat di kawasan lapang, kawasan ramai orang. Tak ada kawasan lapang, maka kita guna masjid, surau. Buat di surau, di masjid. Istisqa pun sama, solat nak minta hujan. Tempat kita ni tak ada kot, pagi tadi pun hujan. Mungkin satu ketika nanti kering aja tempat kita. Maka boleh buat solat sunat istisqa. Solat istisqa ni tuan-tuan, masa saya ke Bosnia hari itu, negara Balkan kan, jalan Balkan, tourist guide itu dia tanya, kat Malaysia ada buat solat istisqa tak? Dia tanya kat Malaysia, sebab bukan Bosnia tuan-tuan, ni semasa saya mengiringi ketua hakim Mahkamah Syariah Baitul Maqdis. Bukan ketua hakim, dia juga antara hakim-hakim di Mahkamah Syariah Baitul Maqdis. Dia jaga bahagian dokumen wakaf. Mahkamah Syariah ni ada 3 tempat pejabat dia. Mahkamah Syariah Baitul Maqdis ni tuan-tuan ada 3 tempat. Pertama dipanggil Kubah Nahwiyah, dalam kompleks Masjid Al-Aqsa tu, kubah batu. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, kubah batu, sebelah kanan dia tu ada nama Kubah Nahwiyah. Kubah Nahwiyah. Di situ pejabat Mahkamah Syariah. Nampak macam banyak kubah tu kan. Ada Kubah Mi'raj, tempat Nabi SAW dipercayai bermulanya Mi'raj Nabi SAW, ataupun dipercayai juga tempat Nabi mengimamkan solat para anbiya 124,000 orang tu kan. Di kubah-kubah kecil tu, antara ada satu kubah tu nama dia Kubah Nahwiyah. Dalam komplek tu lah, dalam komplek dekat dengan kubah batu, Kubbatus Sakhra.
Baik. Di situ ada pejabat Mahkamah Syariah Baitul Maqdis. Satu lagi berada di nama tempat Wadi Al-Jauz, nama dia Wadi Al-Jauz. Yang ketiga di Syariah Salahuddin, Jalan Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Yang simpan dokumen wakaf, dokumen-dokumen wakaf, surat-surat wakaf yang menyimpan bangunan mana yang diwakafkan, tanah mana yang diwakafkan sekitar Masjid Aqsa tu tersimpan di mana? Di Syariah Salahuddin. Siapa yang jaga dia? Di situ ada di situ qadi dia tadi ataupun hakim tadi, nama dia Syekh Muhammad Mustafa Sarandah. Bukan serendah kita ni di Rawang tu, bukan, itu serendah, ni Sarandah. Nama keturunan dia. Keturunan daripada Afghanistan campur dengan penama India, Multan. Baik. Dia punya syekh ni di situ dia yang jaga bahagian dokumen wakaf, dokumen-dokumen wakaf. Mana-mana orang yang wakaf di Masjid Aqsa untuk Masjid Aqsa, di bawah pengurusan Masjid Aqsa, semua dokumen ada kat situ. Kalau kita di Malaysia ni ada pihak yang mendakwa dia buat sijil wakaf kan untuk Masjid Aqsa apa semua ni, maka confirm kat situ pun akan ada dia punya dokumen dia. Gitu. Kalau kita cek sana tak ada, maka yang dibuat ni scammer ajalah kat Malaysia ni. Begitulah boleh katakan kan. Kalau ada juga, pasal dia yang jaga daripada zaman Umar sampai sekarang. Dia kata yang terbaru Syekh Muhammad Mustafa ni, yang saya iringi dia sehingga tuan-tuan kemungkinan baca tahu maklumat berkenaan dengan kita di Malaysia ni buat sidang kemuncak ulama sedunia. Ulama sedunia datang ke Malaysia ni berhimpun, bermuktamar untuk membincangkan isu perpaduan umat Islam demi pembebasan Masjid Aqsa. Macam mana kita nak bersatu untuk bebaskan Masjid Aqsa ni, macam mana? Ulama datang tu, seluruh dunia tu. Kalau kita ada bacalah itu balik. Bermula 20 hingga 23 Mei yang lepas. Baik. Walau bagaimanapun, setelah delegasi semua balik, saya masih lagi jaga dua orang ni, iaitu Syekh Mustafa dan juga Syekh Umar Fahmi Awadullah, ketua pengarah komplek Masjid Al-Aqsa. Ketua pengarah dia nama Syekh Umar Fahmi Awadullah. Jadi saya jaga dua orang ni sehinggalah depa balik. Baik, 26 hari bulan tu depa balik, 26 Mei. Jadi katanya yang terbaru yang orang wakaf ialah daripada, kalau tak silap saya lah, kalau silap tolong betulkan, daripada Kuwait. Daripada Kuwait, dia kata putera Kuwait yang wakafkan 2 bilion dia punya ada bangunan sekitar Masjid Aqsa tu diwakafkan kepada pengurusan Masjid Aqsa untuk manfaat umat Islam. Diwakafkan. Jadi dokumen dia tetap ada. Itu 10 hari lepas katanya. Sebelum dia datang tu 10 hari. Sebelum dia datang tu dokumentasi telah didokumentasikan. Jadi hasil resolusi daripada sidang kemuncak ulama sedunia tu, tuan-tuan, kalau boleh saya kongsikan, ialah para ulama bersetuju bahawa perlu ada saluran rasmi untuk umat Islam wakafkan di sana. Di seluruh negara lah, seluruh negara umat Islam perlu ada saluran rasmi. Di Malaysia apa saluran rasminya? Di Malaysia ini saluran rasmi dia ialah Yayasan My Aqsa, tuan-tuan. Yayasan My Aqsa. Tuan-tuan boleh buat carian di Facebook, Yayasan My Aqsa, Yayasan MYAQSA. Boleh buat carian lah. Dan ada program dalam tu dia punya. Itu saluran rasmi dia kalau nak berwakaf, yang terus kepada Kementerian Wakaf Baitul Maqdis. Kalau selain daripada itu, yang tu wallahu alam, kita tak berani nak kata itu adalah menipu ke apa semua. Yang penting ada saluran rasmi dia. Tuan-tuan berhubunglah, dalam tu ada. Baik. Jadi nak sebutkan apa dia tanya saya, Syekh Mustafa Sarandah ni, dia tanya, Malaysia ada buat solat istisqa tak? Malaysia ada buat solat istisqa tak? Sebab apa dia? Sebab masa tu kita orang bawa dia berjalan pergi ke Lembah Temeh. Lembah Temeh ni satu tempat yang resort orang Melayu di kawasan Raub tu kan, dikelilingi dengan pemilik-pemilik yang bukan Islam. Durian Musangking tu. Jadi Raub kan Bandar Musangking kan. Jadi Bandar Musangking ada satu tempat nama dia Lembah Temeh, pun mengeluarkan musangking juga yang terbaik di dunia. Bukan terbaik lah, antara yang terbaik di dunia. Ada 3 tempat yang terbaik di dunia ni. Baik, antaranya di kawasan situlah. So
apa nama, pergi ke sana tengok dia punya syalalat, apa nama, air terjun, mana apa semua kan. Ya Allah, jannah katanya, syurga. Nama dia cantik lah. Itu resort orang Melayu, orang Islam kita, Lembah Temir. Tuan-tuan Google lah, pergi ke sana insya-Allah. Duduk di sana, package makan durian sekali insya-Allah. Baik. Jadi apa nama ni, kena pergi musim durian lah baru dapat durian. Kalau tidak dapat yang frozen, tu pun sedap dah. Depa tak makan durian, kita pula yang bedal. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Si baik mengiringi dia, dapatlah makan musangking terbaik. Baik. Jadi nak sebut apa dia tanya, solat istisqa ni ada tak kat Malaysia? Kita kata ada. Oi, solat istisqa pun ada kat Malaysia katanya. Banyak dia punya tumbuh air dia ni. Kan? Macam mana solat minta hujan? Kita kata ada kemarau, bukan semua orang duduk kat sini. Takkan nak datang daripada Kuala Lumpur pergi ke sana. Sejam setengah nak pergi ambil air, nak angkut air balik. Berceceh pula kan. Jadi ada solat istisqa. Jadi solat istisqa ini adalah syiar agama. So kita tak buat kat rumah. Kita buat di tempat terbuka, tempat berkumpulnya umat Islam. Kat mana? Kat masjid ataupun di mana-mana sahaja yang menampakkan umat Islam berkumpul kat situ. Baik. Jadi solat yang menjadi syiar agama, walaupun ia adalah sunat, dilakukan bukan di rumah, luar daripada rumah. Begitu juga solat tarawih. Solat tarawih. Solat tarawih adalah syiar. Nampak ni dia punya program Ramadan, ibadat bulan Ramadan. Walaupun kita kata kita tak nak riak lah, buat kat rumah. Buatlah kat rumah, boleh juga, tapi dia adalah syiar, kena buat kat tempat terbuka. Begitu kan. Buatlah live ke tak live ke, itu terpulang lah. Nanti riak pula. No, awak yang riak, orang lain tak riak pun. Kan. Itu dia, itu terpulang lah. Yang riaknya ialah apa dia, masa duk solat tu, Allahu Akbar, dia buat live. Tengok orang komen pula tu. Yang tu yang riaknya. Ataupun lepas pada sembahyang dan solat tarawih, riak lah. Tak? Kalau sekadar bergambar dengan Pak Imam, Pak apa semua tu tak apa, boleh je. Nak bergambar, kita pergi ke masjid-masjid mendengar dia punya taranum para imam apa semua, seronok. Tak? Tu dia, nasib baik dah kita ni, apa nama, Allah tak bagi suara sedap. Kalau suara lunak apa semua tu, bimbang orang rumah. Baik, Pak Imam yang bujang apa semua tu, balik dalam bakul motor tu nampak nombor telefon ni, siapa pula letak nombor telefon kan. Bahaya tu. Baik, walau bagaimanapun solat sunat tarawih, walaupun ia adalah solat sunat, tetapi ia merupakan syiar agama. Lalu dia sunat ataupun afdal dilakukan di kawasan yang umat Islam boleh berhimpun, bukan di rumah. Walaupun orang kata Nabi 3 malam aja Nabi tarawih di Masjid Nabawi tu, lepas pada tu Nabi solat di rumah je kan. Sebab tu dah kita ni minggu pertama aja kita solat di masjid, lepas pada tu tak ada dah, kita solat di rumah je kan. Tu dia. Jadi solat ni masih tetap di masjid, di surau, di tempat-tempat yang dikhaskan untuk solat. Selama ada solat berjemaah, di mana je lah. Kalaulah di rumah kita tu ada ruang solat, panggil orang luar, imam luar, import. Kita di sini mungkin tak berlaku lah di kilang ke kan. Kilang yang ada apa? Kilang yang mungkin beroperasi 24 jam. Contoh kan. Ada surau, kilang tu dia upah. Apa nama ni? Ataupun dia upah pula, takut bahasa kasar sangat. Dia cari imam untuk dirikan solat tarawih. Yang tu terbaik lah. Sebab saya, pengalaman saya masa saya belajar hafiz, ambil bidang hafiz di Pakistan dulu, saya pernah ditawarkan untuk jadi imam di sebuah kilang operasi malam tu, jadi imam tarawih kan. Jadi imam tarawih bersama dengan member kawan saya lah, kawan Pakistan saya, jadi imam tarawih kat situ. So mana kata apa dia, hidup dah di Pakistan. Walaupun kita nampak Pakistan jenis tak membangun, tak apa semua kan, tapi dia punya syiar dia tu hidup.
Di kilang pun dia buat, tapi kat sini mungkin kilang-kilang bukan Islam kan. Nanti dia apa pula, apa saya aku nak buat untuk orang Islam pula ada. Mesti orang-orang bukan Islam pun dia nak juga kan. Jadi tak apalah. Kalau orang Islam tu, kalau pemilik dia kilang dia, restoran ke yang besar-besar yang beroperasi kan. Contohnya ada dia punya surau tu, dia jemput imam tahfiz untuk imamkan solat di situ. Wah, memang tu. Nak sehingga juga saya masa belajar di kampung-kampung pun yang jauh, nak pergi di Pakistan tu, saya pergi di ikut kawan saya, bukan ikutlah, masa tu daurah, ambil daurah tafsir Al-Quran di nama tempat, nama dia Rahim Yar Khan. Rahim Yar Khan. Di Rahim Yar Khan ni tuan-tuan ada satu madrasah yang mana dia punya maulana dia yang mengajar daurah tafsir ni, dia adalah seguru dengan almarhum almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, bekas Menteri Besar Kelantan dulu. Dia seguru. Maknanya kalau mungkin tuan-tuan tak dapat bayangkan dia punya kenapa saya sebut begitu ataupun apa dia punya kehebatannya, maksudnya apa dia, kalau seguru tu apa dia, kami dalam bidang sanad hadis ni, sanad hadis, sanad tafsir, kita cukup teruja bila kita sebut sanad Ali. Ada sanad orang ni hebat, dia punya dekat dengan Nabi SAW, jaluran riwayat dia dengan Nabi tu dekat. Contohnya apa dia, tok guru dia ada 12. Tok guru orang ni nak sampai kepada Nabi ada 15. Kita akan cari tok guru ni yang ada 12 orang saja nak sampai kepada Nabi. Contoh dia panggil sanad Ali. Kita cari begitulah. Jadi Maulana Yusuf ni, saya pergi tempat dia seguru dengan Tok Guru Ni Aziz, dengan Ahmad Madani, dia punya Tok Guru dia, Syekh Ahmad Madani. Jadi nak sebut di situ masa saya ambil daurah tafsir tu waktu bulan Ramadan. Jadi pada malam bulan Ramadan tu saya diajak oleh member saya untuk sama-sama jadi imam di sebuah perkampungan yang memang terpencil lah. Jadi waktu malam tu kita pergi lepas sembahyang tu kan, lepas sembahyang maghrib tolak pergi jalan kaki pula tu, jalan kaki nak pergi ke kampung tu. Sebab apa, dia penduduk kampung tu tak ada imam tarawih. Mereka akan cari imam tarawih pula, mana imam hafiz, akan cari imam hafiz juga. Macam mana kali pun imam hafiz, tak satu juzuk tetap satu malam. Sampai ujung kampung tu nak sebut keterujaan, nak sembahyang tarawih satu juzuk satu malam. Kita kat sini memang tak ada lah budaya tu. Tak, kalau boleh satu ayat sekali baca. Satu ayat sekali baca kan, lenguh lah nak berdiri ni, katanya padan dah. Yang penting apa dia, yang penting kita tu solat khusyuk, bukan kita nak berdiri lama, kata dia. Walaupun tempat kita tak ada budaya begitu, tak apalah, kemungkinan saat-saat lagi ada. Dia nak sebut dia adalah syiar solat tarawih, maka kita buat di tempat yang umat Islam berhimpun, bukan di rumah masing-masing. Baik. Kesemua solat itu disyariatkan agar dilakukan di masjid, manakala solat istisqa di tanah lapang, makna tempat berkumpul yang boleh berkumpul. Walaupun solat sunat, jumhur kata dia dilakukan di masjid. Itu dia, walaupun dia adalah solat sunat. Jadi hadis Nabi yang sebut apa dia, wahai manusia, jadikan solat sunat kamu tu solat kamu di rumah, melainkan solat fardu saja. Itu secara umum. Huraian dianya ialah solat yang syiar walaupun sunat, dia adalah syiar agama, dilakukan di masjid juga. Afdal dia, bukan dibuat di rumah. Melainkan PKP dululah, buatlah di rumah kan. Interim punya orang. Dalam satu riwayat lain, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Lakukanlah sebahagian daripada solat kamu di rumah, jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Sebab di kubur ni tak ada orang semayang. Ahli kubur, ada orang ahli kubur semayang. Ada. Tiba-tiba bunyi azan, kat mana? Kat kubur sana. Pasal apa dia? Ahli kubur nak semayang Jumaat? Ada? Tak ada. Tak? Jangan jadikan rumah kita tu macam kawasan perkuburan, mayat aja semua, tak buat apa-apa ibadat. Maka ibadat dia adalah solat sunat. Kalau kat kubur memang tak ada ibadat dah kat situ, sebab depa dah mati dah, terbaring aja semua kan. Rumah kita pun jangan jadi macam kawasan perkuburan.
Cuma dia punya hadis ni perbincangan panjang lebar lah menurut perspektif setiap daripada ulama-ulama. Nah, ada kata jangan jadikan rumah kita macam kubur. Nabi kata kubur tu tak ada orang buat ibadat. Jadi jangan buat ibadat kat kubur. Jangan pergi ke kubur, jangan baca Yasin kat kubur, jangan buat Fatihah kat kubur, jangan buat tahlil kat kubur. Begitu kan. Jadi ada sisi yang pandangan ulama kot tu, ada sisi yang menyatakan bahawa sebab ahli kubur dia tak buat ibadat dah kat dalam tu, jadi rumah kita tu jangan duk buat macam kubur. Tak ada ibadat langsung kat rumah kita. Jangan ada apa dia? Karaoke dia. Karaoke je sepanjang masa. Saya tuan-tuan kadang-kadang yalah, kawasan jiran kan, bukan semua kawasan jiran ni kita boleh anggap bahawa mereka tu sama level pemikiran dengan kita. Ada bidang masing-masing, ada orang bekerja tu, ada taraf tu level dia macam tu, pemikiran dia, ilmu dia macam tu level dia. Jadi kalau kita nak samakan dengan kita, payahlah. Kadang-kadang petang-petang tu jadi satu hiburan tuan-tuan, dengar bunyi karaoke di rumah. Nak dengar lah, kita dengar sial dia. Maghrib orang duk bunyi azan, dia duk berkaraoke kan. Tu dia. Kita nak sebut apa dia? Nak tegur pun, yalah, itulah jiran kan. Doa je lah, ya Allah moga diberi hidayah. Lama-lama makin petang, mungkin dia balik penat-penat apa semua kan. Masa PKP hari tu lagilah bunyi kuat. Nak hilangkan stres, masih stres masa PKP kan. Sebab tu sekarang ni tak kira, cuti aja pakat keluar habis. Jam semua jalan, jam pun jam lah katanya, yang penting keluar daripada rumah. Kan? Itu dia, Allahu Akbar. Dan budaya lepak di kedai sekarang pun berkurangan dah, alhamdulillah. Orang dah tak biasa nak makan, tak lepak kat kedai dah. Pasal apa dia? Dulu duk lepak kat rumah aja. Cuma sedikit demi sedikit makin ramai lah. Allahu Akbar. Baik, jadi kata Nabi, jadikan sebahagian daripada solat kita, ada bahagian dia kita buat kat rumah. Bukan semata-mata kat rumah tak buat apa-apa. Tak, kat rumah tu datang balik tidur je, berehat aja, tak buat ibadat apa-apa. Jangan, kata Nabi, jadikan solat juga. Baik, hadis yang berikutnya. Kata Nabi, "Idza qada ahadukumus salah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salati fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Jika salah seorang di kalangan kamu telah menunaikan solatnya di masjid, maka dirikanlah sebahagian solatnya, yakni solat sunatlah, di rumah, kerana Allah telah fa inna Allah ja'ilun, kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan rumahnya, kesan daripada solatnya itu kebaikan. Allah akan berikan kebaikan, kesan daripada solatnya di rumah, salat sunat dia di rumah, kerana dia hidupkan rumah dia. Baik. Kenapa kita nak kena solat kat rumahnya? Itu Allah bagi kebaikan dari segi apa dia? Kita tengok. Katanya Imam Nawawi rahmatullah alaih menyatakan Rasulullah tunaikan solat di rumah kerana pertama, lebih tersembunyi jauh daripada sifat riak. Supaya solat sunat kita buat di rumah. Melainkan kalau kita buat live pula. Buat live apa dia? Tahajud. Kan? Buat live, kita buat live tahajud di rumah. Kalau kita nak beri dorongan kepada orang, mungkinlah boleh lah kot. Tapi kalau kita buat live tahajud apa semua tu tak ada langsung kita ni. Mungkin kalau celebrate pula apa ni dipanggil, selebriti buat untuk menggalakkan orang, jom kita solat tahajud sama-sama tu maknanya awak buat dalam masa sama saya buat, bukan awak buat berimamkan saya tengah live ni, tak. Kalau berimamkan saya yang sedang live tu lain kira pula. Ni apa dia? Untuk jauhi sifat riak tujuan dia. Begitu. Baik. Jadi buat di rumah. Pasal apa dia? Di rumah takkan kita nak tunjuk pada orang rumah pula. Kan? Tak ada lah. Kalau sebelum bercinta, iyalah tunjuk pada kita punya markah, kita punya tu kan. Nak tunjuk. Telefon lagi masa tu. Berdering. Hello. Hai. Awak tak kiam? Jom kita bangun tahajud sama-sama. Masa tu kan. Bila dah jadi suami isteri, anak menangis pun tak bangun dah. Kan? Itu dia. Allahu Akbar. Dia jadi pekak je. Tak tahu kenapa pekak masa tu kan. Sebelum daripada ni, jangan.
Pukul 2, pukul 3 pagi, kononnya dia panggil Islamic punya couple kan. Islamic couple. Call, bangun, jom tahajud. Bangunlah katanya. Allah Akbar kan. Sweet dah masa tu. Lepas pada kahwin tak ada dah. Tak. Isteri yang kejutkan, bang, jomlah tahajud. Allah, tak apalah, awak buatlah. Allah tahu saya penat cari nafkah. Kan? Tu dia tak ada dah. Allahu Akbar. Jadi solat di rumah lebih tersembunyi daripada sifat riak. Dan juga yang kedua, terjaga daripada segala faktor penghapus amalan. Daripada riak tadi boleh terhapus amalan kita daripada kesan daripada riak. Maka buat di rumah. Orang tak itu. Takkan kita nak riak dengan orang rumah? Tak adalah. Ayang, tengok saya solat tahajud kan? Tak adanya. Kan? Nak riak dengan orang rumah? Tak ada lah. Jadi nak menunjuk pada anak. Menunjuk apa? Buat kepada anak kan? Tak ada nak duk bangga, tapi dia kemungkinan dorongan kepada anak. Kan? Dorongan kepada anak, dorongan kepada orang rumah. Kalau bermalam di rumah pak mentua, itu lain lah. Tak? Lain lah kok nak riak. Tak adalah nak riak dengan pak mentua. Kadang-kadang nak bangga depan pak mentua kan. Jarang jugalah. Biasanya tu kunci rapat lah. Semayang dalam bilik lah kan. Baik. Yang keseterusnya, untuk mendapat keberkatan kepada rumah melalui perantaraan solat. Tu. Untuk dapat keberkatan pada rumah kita. Jadi disunatkan kita ni solat di semua tempat dalam rumah kita kecuali dapur ataupun bilik air dia. Tempat bilik, contohnya bilik anak, ada ruang untuk solat. Bilik kita ada ruang kita solat. Bilik yang ketiga, keempat, kelima apa semua tu, ruang untuk solat, kita solat. Di ruang tamu kita solat juga. Kan? Pasal apa dia? Pasal untuk dapatkan keberkatan pada setiap penjuru rumah kita tu. Baik, kecuali di dapur je lah. Jangan solat kat dapur pula. Orang rumah nak memasak, kita duk semayang. Allah. Tak? Dia panggil apa nama ni? Kalau bahasa orang kampung kami, pokmu ni duk semayang sini pula. Kita ni nak menggoreng ikan, kan geram nak goreng ikan, merecik minyak pula, mengarah pula ke kita pula kan. Jangan duk halang dah orang nak masak, nak apa semua tu kan. Duk semayang kat dapur ataupun bilik air. Pasal apa dia? Nak suruh berkat lah ni bilik air kita ni. Tak ada berkat, tak berkat dalam bilik air orang tak semayang kan. Semayang tempat lain untuk dapat keberkatan. Yang kelima ialah untuk memancing malaikat turun, memberi rahmat supaya malaikat dapat turun. Sebab apa dia? Kita nak semayang. Bila tempat kita nak semayang, takkan kita nak letak gambar depan kita. Nampak? Perasan tak tu? Bila kita semayang, tak adalah gambar terpampang depan kita tu menghadap Kaabah, contoh menghadap kiblat contohnya. Gambar pula depan kita. Kan? Tentulah kita turunkan gambar. Itu masalah kita gantung gambar lagi kat rumah. Ada orang, yalah, kita gambar kenangan, dia terima pingat, dia terima darjah, dia terima apa gambar. Ini gambar tok, ini gambar moyang, ini gambar apa semua kan, gantung apa semua tu. Ada orang tanya saya kata saya tak galakkan dah kalau begitu. Tapi dia kata ada, saya tanya ustaz tu boleh aja. Nak tanya ustaz tu boleh, buatlah. Nak buat macam mana? Habis dia tanya saya lagi, buat apa? Dah kalau kita memang nak gantung, kita tanya ustaz yang kata tak boleh gantung. Memang dah clash lah. Jadi saya tak kata haram gantung, tapi saya kata bagi saya eloknya tak adalah. Bagi saya lah. Bagi ustaz lain tak apa, dia kata harus ke apa semua. Dah kita nak gantung, gunalah pandangan dia, harus kan. Tak ada masalah apa. Yang apa nama ni, sebabnya saya memilih untuk tidak menggantung. Kalau nak pilih gantung, bukan masalah kita nak kata haram, itu terpulanglah masing-masing kan. Baik. Walau bagaimanapun kita nak pancing malaikat turun. Nak pancing malaikat supaya turun ke rumah kita. Dan malaikat ni kalau rumah yang ada gambar, dia tak masuk dah. Malaikat mana tu? Malaikat rahmat. Malaikat maut dia masuk aja, tak heran rumah ada apa sekalipun, kepala singa, kepala gajah, kepala apa semua kan. Dia masuk aja malaikat maut. Ni malaikat rahmat ni. Malaikat rahmat, kita nak supaya rahmat turun bersama dengan malaikat tu. Maka rumah yang ada gambar malaikat rahmat tu tak masuk. Rahmat masuklah.
Nah, Pak Cik Rahmat, Rahmat Eka Matra, Rahmat tu, semua tu boleh masuk, tak ada masalah. Ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pancing malaikat yang bawa rahmat. Bukan malaikat-malaikat lain. Kemungkinan ada lah malaikat roket mati, malaikat maut, lebih-lebih lagi dia tak heran. Semua tu gambar tak gambar, kan? Baik. Yang keseterusnya, yang keenam, untuk mengusir syaitan. Nak halau syaitan. Kita solat kat rumah tu, hasil daripada malaikat, kalau malaikat ramai duk turun kat rumah kita, syaitan akan lari. Kalau malaikat tak ada, syaitan akan masuk. Itu kaedah dia, kan? Sebab tu kadang-kadang dia kata apa dia, panaslah rumah ni ustaz. Kita kata pasal aircon lah. Tu ustaz 5 horsepower tak nampak tu kat atas tu. Kita, dah panas lagi. Buatlah solat-solat ni, solat hajat. Ni jemput ustaz lah solat hajat. Bukan ustaz saja nak solat hajat kat situ, kita lah solatnya, kan? Solat hajat untuk naik rumah baru apa semua tu, okey lah tu. Nah, untuk dapat keberkatan, kita jemput orang solat kat rumah kita, sempena kita naik rumah baru. Contoh kan, solat hajat ke apa, doa selamat lagi, bagus dah. Lepas pada tu kita pula yang teruskan supaya keberkatan tu berkekalan. Dan juga dalam masa sama, malaikat ramai, malaikat nak turun rumah tu. Pasal apa dia? Bila malaikat turun ramai, sejuklah rumah tu. Dia bukan sejuk apa, sejuk hati kita. Bukan sejuk udara apa semua tu, kemungkinan mungkin sejuk jugalah. Buka aircon banyak, okey lah, sejuk lah. Tapi dalam masa sama, kita kata nak sejuk, kita rasa seronok. Rumah kita tu kita rasa macam tenang, kita rasa macam seronok, bahagia lah, kan? Baik. Sebab malaikat ramai. Kemudian syaitan pula tak ada. Tak ada syaitan. Kecuali dalam bilik air itulah. Bilik air memang tempat dia dah lah. Dan juga tuan-tuan, kecuali dia panggil untuk mengusir syaitan ni, syaitan yang dipanggil sakinul buyut. Dalam istilah dia, Nabi masalah tu. Dalam istilah dia, Nabi SAW sebut jin ni salas. Golongan jin ni ada 3 kategori, kata Nabi. Pertama, yatiru fil hawa, yang duk terbang tu. Jin boleh terbang, kan? Yang pada zaman Nabi Allah Ismail, yang bawa dia punya sabak, apa nama ni, bangunan pula istana sabak tu letak depan Nabi Allah Sulaiman AS. Nah, geng-geng yang terbang tu, terbang sana, terbang sini, travel pergi sana, kan? Itu satu kategori. Tak kira lah bangsa dia kaum apa, yang penting yang jenis boleh terbang. Yang kedua, yadubbu fil ardi, yang menyusur di bumi ni, yang jadi macam ular apa semua tu, yang merayap tu, jenis tu kategori jin. Sebab tu kata Nabi, kalau yatiru fil hawa ni, bukan kata Nabi, nak sebut dalam perawatan Islam, yang yatiru fil hawa, golongan ni lah yang bawa sihir ni. Waktu apa dia? Yang jenis keluar pada masa tu ada Ummus Sibyan. Ummus Sibyan ni dia target budak-budak. Budak-budak yang keluar waktu matahari jannal lail. Waktu matahari, bila masa matahari nak masuk maghrib tu, matahari nak terbenam tu, masa tu dalam kita katakan lebih kurang 15 minit, 30 hingga 15 minit nak waktu maghrib, maka masa itulah geng-geng Ummus Sibyan dia datang. Ummu ni mak, Sibyan baby, kanak-kanak. Jadi ibu kanak-kanak, istilah dia lah. Dan Ummu Sibyan ni lah dia punya target dia budak-budak yang berkeliaran, yang berada di luar rumah pada waktu maghrib. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk bawa anak-anak cucu-cucu ke taman permainan bila nak maghrib tu. Kata Nabi, idza jannal lail, bila dah mula menjelang waktu malam, Nabi suruh buat 3 perkara. Antaranya apa ni? Fakuffu sibyanakum, tahan anak-anak kamu daripada keluar rumah. Jangan bawa keluar rumah dah. Bila nak maghrib apa semua, jangan bawa keluar rumah, kata Nabi. Yang duk keluar, yang duk di luar pun bawa balik terus. Nak main buaya, nak pergi mall, nak pergi pasar malam, nak pergi apa semua, no, jangan bawa. Kalau dah memang kita terlekat dengan jam, itu lain kira lah, kan? Dah daripada awal lagi, kan? Baik, InsyaAllah kita sambung seketika sekejap lagi berkenaan dengan apa nama ni, 3 kategori jin tadi, insyaAllah.
La ilaha illallah. Allahu Akbar. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kita sebut berkenaan dengan tiga kategori golongan jin yang Nabi SAW sebutkan. Antaranya yang pertama disebut yatiru fil hawa. Ada golongan jin yang Allah ciptakan dia tu memang jenis terbang, ada sayap ke wallahu alam lah, tapi jenis terbang. Anda super jin dia panggil. Itu boleh terbang. Kita Superman je tak ramai, Superman, Superboy, Supergirl aja kan. Super grandchild tu tak ada lagi. So maknanya golongan jin ada yang jenis boleh terbang. Dan juga ya dubu fil apa nama ni yang kita sebutkan tadi, bila terbang ni dia berkeliaran sana berkeliaran ke sini, dan juga kita sebutkan bahawa golongan jin ni yang jenis terbang inilah yang jenis pembawa sihir. Sebab itulah kalau kita ni kalau waktu malam apa semua tu lebih dia panggil waktu malam akan banyak kejahatan-kejahatannya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Allah sebut dalam surah apa nama Al-Falaq tu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tu semua tu kejahatan-kejahatan yang berlaku. Sebab itulah sihir dia mudah berkesannya ialah pada waktu malam. Yang bawanya golongan-golongan itulah yang terbang tu. Sebab itulah kita ni kadang-kadang kita boleh tengok jenis sihir tadi, dia punya nampak cahaya terbang tu. Bukan cahaya malaikat, ada cahaya yang dibawa oleh jin yang nak hantar orang lah waktu malam. So kanak-kanak juga tidak terkecuali. Sebab itulah kata Nabi, kufu sibyanakum, bila dah masuk idza jannal lail, bila dah mula menjelang waktu malam ni, kufu sibyanakum, jangan bawa anak-anak keluar. Yang anak-anak yang keluar pun suruh masuk dalam rumah. Sebab tu kalau kita anak-anak kita pergi ke mana, bahkan kita kadang-kadang masa itulah kita nak bawa anak keluarnya, kan?
Jadi jangan biasakan gitu. Pasal ada Ummus Sibyan. Kesan dia mungkin anak saya tak pernah kena rasuk pun. Tak pernah terbeliak mata pun okey aja anak saya. Tak, dia bukan masalah kau tu. Masalah pertama dari segi aspek keagamaan sekali lagi. Masalah payah nak terima ilmu-ilmu agama, aku keagamaan. Aku dunia nampak pintar, nampak cerdik, ataupun degil ke. Ataupun banyaklah benda-benda yang keburukan dari aspek keagamaan. Keduniaan kemungkinan okey lah, kan? Baik. So Ummus Sibyan. Bahkan kok bimbang sekali lagi kalau terkenanya anak menangisnya, kena sawan tarik, kalau kena apa semua, tu cari pula pak ustaznya kan, bawa ke doktor, doktor kata tak ada nak buat apa ni, mungkin masalah saraf, masalah apa semua. Itu ilmu kedoktoran nak buat macam mana? Dia punya kedoktoran, kan? Ilmu dari segi Islamik punya ni pandangan, kena ambil kira. So kufu sibyanakum daripada Ummus Sibyan. Baik. Yatir fil hawa. Yang kedua yang jenis yadubbu fil ardi, yang jenis menyusur di bumi tu macam ular. Sebab tu kata Nabi, kalau ular masuk dalam rumah, maka bagi tahu dia suruh keluar. Wahai ular, kalau betul kamu ni kalau kau ni adalah wahai ular, keluar daripada rumah. Kalau tidak aku pukul hang. Aku tidak aku balun hang. Kalau jenis jin dia akan keluar. Kalau jenis ular dia tak keluar. Jenis tak ada telinga. Jin ada telinga walaupun nampak macam ular tu, kan? Dia jenis ular, jenis macam ular. Kata Nabi, kalau kita kata wahai ular, aku keluar daripada ni rumah aku ni, kalau dia di kalangan jin maka dia akan keluar. Kalau dia di kalangan jenis ular memang bukan jin, duduk situ ya. Sebab ular tak ada telinga tak boleh nak dengar lah. Jadi boleh pukul kata Nabi. Kalau 3 kali kita suruh dia keluar tak keluar lagi, mana kata Nabi pukul sampai mati dah ular tu, biar boleh mati. Tak? Kalau berani, kalau tidak panggil bomba je lah. Dia settle lah masalah tu, ni kan? Baik. Yang keseterusnya kata Nabi, sakinul buyut, penghuni rumah ni. Ada jin yang memang setiap kali tempat manusia buat rumah dia ada kawasan dia. Kadang-kadang ataupun kawasan tu asalnya kawasan perkampungan jin, piduk tebang, piduk apa semua kan, tanpa baca-baca doa. Hari tu kita dah minta Ustaz, sebab apa dia? Kita dah panggil pawang, kita dah panggil bomo, kita dah minta izin tu, kami nak buat tempat ni tumpang lalu, nak buat perumahan, kami dah minta dah hari tu. Dah. Sembelih ayam apa dah siap dah. Pawang tu import daripada import daripada Thailand, Sami mana entah kita import dah tu. Yang jenis pakai tasbih besar pula tu daripada luar negara. Tasbih punya besar mengalahkan Pak Haji, Pak Lebai. Kan. Dia tetap ada sakinul buyut kata Nabi. Jadi yang ni duduk di rumah kita. Jin yang jenis macam ni lah, yang jenis apa dia? Kalau kita tak semayang, tak apa semua, lagi seronok lah dia. Kita pun kata ni, yang Nabi SAW kata apa dia? Golongan ni kalau kita nak makan malam, kita makan malam tanpa baca bismillah di rumah kita, dia pun makan sama, turun makan sama. Tak? Alhamdulillah, orang rumah ni tak baca bismillah dapat lah kita makan malam. Tak begitu juga kalau nak tidur tak baca doa, pun dia tidur sekali. Sebab itulah kata Nabi, kalaulah orang tu bila dia nak makan dia baca bismillah, nak tidur pun baca bismillah apa semua, jin tu akan kata apa dia? Malam ni nampak gaya tak ada makan malam dah, kita puasa dah malam ni. Tak? Nak tidur pun tak boleh dah. Pasal apa dia baca pula, baca doa tidur pula lah orang ni. Tak? Ni Ustaz Saiful punya ajaran lah ni, duk suruh baca ni. Tak boleh nak tidur kita malam ni lah. La mabita wala asya, kata dia. Malam ni kita tidur pun tak boleh, makan pun tak boleh makan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau sebulan dia tak boleh tidur, sebulan tak boleh makan. Kalau jenis sebulan tak makan, tidur pun tidak, confirm dia punya rambut diserabai apa semua, mata pun bengkak kan. Jin pun macam tu juga. Ni seronok lah dia, malam-malam kita bunyi duk main guli apa semua. Iyalah dah boleh makan malam, anak dia kenyang dah lah anak jin tu. Sebab apa dia tak baca bismillah, tidur pun itu tak ada, semayang tak ada apa, baca Quran pun tak ada. Kan? Dia sepanjang TV, buka TV aja sepanjang masa, duk main game aja sepanjang masa, berkaraoke aja. Confirm lah seronok lah jin tu. Kalau yang jenis apa dia? Jenis ada bacaan Quran, ada semayang, ada apa semua kan. Jadi jin tu packing barang, pindah rumah lah jawab dia. Kok lah keluar rumah kan.
Jin member sebelah kata, kau nak ke mana pula? Tuan rumah tu baca bismillah aja nak makan, nak tidur pun baca doa, nak tu pun semayang pula tu. Dah Ustaz Saipul lah ni punya ajaran katanya kan. Jadi alah tak payah kelana jauh je lah. Tak. Ni rumah sebelah ni, tak pernah baca bismillah kata dia. Main duduk sini aja. Banyak bilik pula tu. Kan? Duduk bilik sebelah pula. Jadi bukan kita nak suruh jin tu pindah ke rumah jiran kita, tidak. Tapi maknanya masing-masing pakai baca, insya-Allah tak adalah kawasan tu. Sakinul buyut. Jadi dengan sebab kita solat, dengan sebab kita buat amal kebaikan di rumah kita tadi, memancing malaikat, mengusir syaitan. Kan? Baik, itu dia punya kaedah dia. Baik. Oi, dah lewat dah. Sikit saja lagi katanya. Baik. Walau bagaimanapun memang ada benarnya kita sebut tadi Sembahyang kat mana? Masjid, sembahyang di rumah lebih afdal di masjid, sekalipun Masjid Nabawi, sekalipun Masjidil Haram. Sebab Nabi sebut ni, maksudnya apa dia? Maksudnya Masjid Nabawi dapat berapa kali ganda, Masjidil Haram berapa kali ganda sembahyang sunat kan? Ada benarnya juga. Tapi contohnya sekiranya kita ni ada halangan, masjid mana pun, sekiranya maksudnya kalau kita melangkah keluar masjid, confirm tak sembahyang sunat dah. Tak buat sembahyang sunat kat rumah dah. Pasal apa dia? Lepak kedai mamak. Kedai mamak tu melambak lepas pada sembahyang kan. Contoh, bukan nak menghina siapa-siapa. Saya sendiri pun begitu. Nah, cuma AJK masjid ni tak ajak kita pergi kedai mamak. Tak pergilah kita ni. Kalau masjid lain dia ajak kita pergi dah. Contoh dah. Baik. Jadi bila kita melangkah keluar, banyak pula dia punya godaan-godaan kat luar tu kan. Tak ada dah nak sembahyang kat rumah apa semua. Lebih-lebih lagi kalau baca Yasin, lepas baca Yasin malam Jumaat balik ke rumah pula, buka pula ada wrestling. Tak ada nak sembahyang sunat dah. So maknanya apa dia? Sembahyang lah, boleh sembahyang kat masjid. Supaya apa dia? Supaya sembahyang sunat kita lebih terjaga lagi. Sebab mungkin tak ada riak dah tu kan. Tak ada riak lah, insya-Allah. Baik, jadi yang jenis begitu ada hambatan, ada halangan. Kalau kita melangkah keluar masjid, memang payah nak sembahyang sunat, maka kita buatlah kat masjid. Dengan jangan abaikan juga di rumah satu ketika nanti kita buatlah juga. Seminggu sekali ke sembahyang sunat kat rumah, buatlah juga. Baik. Oleh itu katanya apa dia? Cuma jika di masjid, kadang-kadang setiap orang memandang kita, maka jagalah niat kita, jangan nak menunjuk. Wallahu a'lam. Itu saja perbincangan kita berkenaan dengan solat sunat ni. InsyaAllah kita akan bincang dalam pertemuan kita yang lain, subtopik yang berikutnya berkenaan dengan solat sunat. Sunnah berkaitan dengan solat sunat yang lainnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li lakum. Mohon maaf di atas kesilapan, kesalahan, terlebih masa, terlajak bicara, dan terima kasih di atas perhatian. Insya-Allah bertemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.